Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan masuk chapter yang baru iaitu chapter 6 Periodic Table, di mana chapter 6 ni kita akan ada dua subtopik. Yang pertama adalah 6.1 Classification of Elements dan juga 6.2 adalah Periodicity, di mana kita akan belajar tentang apakah itu dia punya electronegativity, dia punya ionization energy, dan juga kita akan tengok balik sebenarnya semua itu refer kepada dipengaruhi oleh size of atom. Okay, so sebelum kita masuk kepada chapter periodicity, kita akan discuss dahulu classification of element yang terdapat di dalam kita punya periodic table. At the end of this lesson, you should be able to specify periods, groups and blocks. Kita ada 4 blocks iaitu S, P, D dan juga F block in the periodic table. Dan seterusnya kita perlu tahu how to deduce the position of elements in the periodic table from the electronic configuration. So sebelum ni dalam chapter 5 kita dah belajar macam mana nak tulis electronic configuration. Jadi daripada electronic configuration itu kita perlu tahu macam mana nak tahu di manakah position elemen tersebut di dalam periodic table berdasarkan electronic configuration. Okay, so ini adalah kita punya periodic table of elements di mana all of the elements in the periodic table are arranged in order of increasing proton number. Okay, proton number juga dikenali sebagai atomic number. Jadi kalau kamu nampak atomic number ataupun proton number, jangan terkejut, ia adalah benda yang sama. Dan kalau kamu tengok dekat kita punya dalam kita punya periodic table, kita dapati bahawa daripada left to right of the periodic table, kita dapati bahawa the atomic number ataupun dia punya proton number increase. Contohnya macam hidrogen 1, lepas tu dekat hujung ni kita ada helium 2, lepas tu kita ada lithium 3, 4, 5, lepas tu sampai 10, lepas tu kita sambung lagi 11 dan seterusnya lah. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai elements are arranged in order of increasing proton number ataupun atomic number. Jadi seperti yang kamu sedia tahu, horizontal row yang berwarna hijau ini maksudnya yang ni horizontal secara mendatar dikenali sebagai period ataupun dalam bahasa Melayunya adalah kala. Okey, manakala vertical column yang warna merah ini maksudnya yang menegak lah, vertical kan. Okey, so itu kita panggil dia sebagai group. So jangan terkeliru di antara group dan juga period. Period adalah horizontal row, manakala vertical adalah group adalah vertical column. Okey. Group dalam bahasa Melayunya adalah kumpulan lah. Okey, so seterusnya kita tengok apakah itu period. Okey, so seperti yang saya cakap, period adalah horizontal row dalam kita punya periodic table of elements. Dan daripada periodic table yang saya dah tunjuk dekat awak ini, setakat ini kita ada 7 period. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, period yang pertama kita ada 2 saja elemen iaitu hidrogen dan juga helium. Period yang kedua kita ada 1 lithium di sini, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oksigen, fluorine dan juga neon. Okey, dan period yang ketiga pun sama juga, bilangan elemen yang ada di dalam period yang ketiga. Kita ada sodium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin dan juga argon. Dah bermula daripada period yang period yang keempat, kita ada banyak elemen ni, nampak kita ada 18 elemen di dalam period keempat. Period kelima kita ada 18 juga. Period keenam kita ada 18 essentially, tapi cuma kita akan tambahkan inilah. Kenapa elemen-elemen berada di bawah ini? Kerana electronic configuration dia telah mula mengisi F orbital. Jadi dia terpaksa dikeluarkan di bawah ini dah. Okey, lanthanum dan juga actinium dia masih belum mengisi F orbital, tetapi dia selalu dikaitkan dengan F block elements. Nanti saya akan terangkan sedikit lah. Okay, so seterusnya periods. Seperti yang saya cakap, kita ada 7 periods daripada period pertama dan period yang ke-7.
Di mana elemen-elemen yang mempunyai bilangan petala yang sama akan menduduki period yang sama. Contohnya macam hidrogen, kita ada satu saja petala, sebab itulah hidrogen berada di dalam period yang pertama. Okay, so kalau kamu tengok dekat contoh di sini, sodium dan juga klorin, dia ada 3 petala. Jadi disebabkan oleh itu, sodium dan juga klorin berada di dalam period yang ketiga kerana mereka mempunyai the same number of shell filled with electron. Bilangan petala yang diisi dengan elektron yang sama. Okay? Sodium ada 3 petala, klorin pun ada 3 petala. Jadi disebabkan oleh itu, sodium dan juga klorin berada di dalam period yang sama, iaitu period 3 lah. Jadi kalau kamu tengok kat sini, di sini sodium berada di dalam period 3, klorin juga berada di dalam period 3 kerana mereka mempunyai bilangan petala yang diisi dengan elektron yang sama, iaitu 3. Jadi kalau saya cakap, kenapa potasium ini berada di dalam petala yang keempat? Dia berada di dalam period yang keempat. This is because potassium contains 4 shells filled with electron. Kerana potasium mengandungi 4 petala yang diisi dengan elektron. Okay? Itu dia punya alasan dia. Kalau saya tanya, kenapa francium ni berada di dalam period 7? This is because francium contains 7 shells filled with electron. Francium mengandungi 7 petala yang diisi dengan elektron. Okay, itu alasan dia. Kenapa dia berada di dalam period 7. Okay, sama juga lah kalau saya tanya awak, cadmium. Kenapa cadmium berada di dalam petala yang Kenapa cadmium berada di dalam period 5? This is because cadmium contains 5 shells filled with electrons. Okay, ataupun bahasa Melayu dia, kenapa cadmium berada di dalam period yang kelima? Ini adalah disebabkan oleh cadmium mempunyai 5 petala yang diisi dengan elektron. Okay, so sebenarnya kenapa dia berada di dalam period itu bergantung kepada berapa banyak petala yang diisi dengan elektron oleh elemen tersebut. Okay, istilah yang saya gunakan di sini mungkin mengelirukan awak, iaitu saya gunakan principal quantum number. Seperti yang saya dah cakap dalam chapter 5 hari itu, principal quantum number ini sebenarnya menerangkan tentang kita punya shell, okay? Ataupun kita punya petala lah. Jadi, period number untuk elemen tersebut bergantung kepada berapa banyak petala yang diisi dengan elektron, okay? Okay, so itu untuk period. So kita tengok pula kepada groups. Okay, so kita ada 18 groups daripada 1 hingga 18. Okay, untuk menentukan elemen itu berada di dalam grup yang mana, kita kena tengok dia punya number of valence electrons ataupun bilangan elektron valence. Seperti yang kita tahu, valence tu bermaksud yang paling luar lah. Okay, so bilangan elektron yang paling luar ada berapa banyak, jadi dia belong di dalam grup tersebut. Tetapi kena berhati-hati sedikit. Sekiranya elemen tersebut berada di dalam blok P, nanti saya akan terangkan apakah itu blok ini pula. Sekiranya elemen tersebut berada di dalam blok P, maksudnya yang sebelah-sebelah sinilah. Start daripada sini. Sini Okay, so sekiranya elemen tersebut bermula daripada sini, bilangan valence electrons dia perlu ditambahkan dengan 10 untuk mengetahui dia berada di dalam grup mana. Contohnya macam boron ini. Dia ada 3 valence electrons. Jadi 3 tambah 10, boron berada di dalam grup 13. Macam itulah kalau di sini bromin. So bromin mempunyai 7 valence electrons. Jadi disebabkan dia berada di sebelah kanan awak punya periodic table, jadi apa yang berlaku adalah untuk mengetahui grup dia, awak perlu tambahkan 10 kepada number of valence electrons, baru kamu tahu dia grup berapa. Jadi bromin ada 7 valence electrons, jadi bromin berada di dalam grup 17. Macam itulah. Okay, so essentially untuk menentukan elemen tersebut berada di dalam grup mana, kita tengok dia punya valence electrons. Tetapi bermula daripada
elemen-elemen yang berada di dalam blok P, valence elektron perlu ditambahkan dengan 10 untuk mengetahui dia punya group number. Jelas ke setakat ni? Jelas. Jelas. Okay, so sebenarnya benda yang sama yang kamu belajar dalam peringkat SPM kan? Okay, so macam contoh yang saya bagi kat awak ini, sodium dan juga potasium, dia berada di dalam grup 1. Ini bermakna mereka mempunyai satu valence electrons. Okay, tetapi kalau saya cakap neon dan juga krypton, mereka mempunyai 8 valence electrons. Tetapi dia bukan berada di dalam grup 8. Sebaliknya, neon dan juga krypton berada di dalam grup 18. Okay? So, kena hati-hati sedikit untuk elemen yang berada di dalam P block. Okay, so kita tengok. Grup 1. Grup 1 juga dikenali sebagai alkali metals. Jadi kalau kamu tengok dekat sana, kita ada satu valence elektron. Okay? Macam mana kita tahu dia adalah valence elektron? Ya, mengisi petala terluar. Okay, so kalau kamu ingat, valence electrons adalah elektron yang occupies outermost shell. Okay, petala yang terluar, outermost shell. Okay, so di sini kalau kamu tengok, di dalam hidrogen dia ada satu saja elektron kan? Jadi dia mengisi petala terluar iaitu 1s. Jadi di sini kita dapati dia ada satu sahaja valence electrons. Jadi kalau saya nak listkan di sini valence electrons, hidrogen ada satu, lithium pun ada satu, sodium pun ada satu, potasium pun ada satu. Jadi disebabkan mereka mempunyai satu valence electrons, maka elemen-elemen ini belongs to group 1. Okay? Cumanya hidrogen ni macam pelik sedikit lah sebab dia bukan metal, tetapi disebabkan dia mempunyai satu valence electron, dia juga berada di dalam satu kumpulan dengan lithium, sodium dan juga potasium jugalah. Cuma hidrogen bukan alkali metals lah. Obviously dia wujud sebagai gas. Okay? At room temperature kan. Okay, so seterusnya kita tengok pula dengan group 2. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, group 2, kita ada beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium dan juga radium. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, untuk beryllium dia ada 2 valence electrons. Magnesium pun dia ada 2 valence electrons. Macam mana saya tahu dia ada 2? Tengok kat atas ni 2s2 macam tu. Okay. Calcium pun ada 2 valence electrons. Okay. Jadi all of these elements belongs to group 2 because they contains 2 valence electrons. Okay, so kita tengok pula. Okay, so group 3 sampai group 12 juga dikenali sebagai transition metals. Okay, cuma saya nak fokuskan pada transition metals yang berada di dalam period 4 ni. Okay, so di sana kita ada scandium, kita ada titanium, kita ada vanadium, kita ada chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper dan juga zinc. Kita fokus kat situ. Tapi elemen-elemen yang di bawah ini juga macam silver, gold, cadmium, platinum, semua ni berada di dalam dikenali sebagai transition metals kerana dia berada di dalam grup 3 sampai grup 12. Okay, so di sini kalau kamu tengok, semasa kamu isi elektron, kita dapati bahawa kita akan isi 4s terlebih dahulu baru 3d kan. Jadi di sini saya nak tekankan untuk transition metals sahaja menentukan valence electron dia adalah termasuk dengan 3d. Okay, so maksudnya kalau kamu tengok pada electronic configuration ini, okay, so kalau kamu tengok, ada satu sajalah valence electron, jadi itu adalah salah. Untuk transition metal saja, untuk menentukan valence electrons dia, kamu perlu include elektron yang berada di dalam 4s orbital. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, untuk menentukan valence electron untuk scandium, kita akan ambil bilangan elektron di dalam 4s dan juga 3d. Jadi di dalam 4s kita ada 2, di dalam 3d kita ada 1, so 2 tambah 1 sama dengan
3. Jadi disebabkan scandium mempunyai 3 valence electrons, maka dia dia diletakkan di dalam grup 3. Macam tu. Sama juga dengan titanium, di mana untuk menentukan valence electrons untuk transition metals, kita kena kira elektron yang berada di dalam 4s dan juga 3d juga. Jadi di dalam 4s kita ada 2, di dalam 3d kita ada 2, jadi total dia adalah 4 valence electrons. Saya tulis sedikit lah. Okay, so valence electrons for transition metals okay, so kita perlu includekan elektron yang berada di dalam 4s, electron occupies, dan juga 3D. Okay? So jangan keliru lepas ni. Jadi kalau saya tanya, vanadium ada berapa banyak valence electrons? Jadi vanadium mempunyai 2 tambah 3. Jadi dia mempunyai 5 valence electrons. Untuk transition metal sahaja yang elemen-elemen lain masih mengambil bilangan elektron di dalam outermost shell ataupun petala yang terluar. Okay? So jelas setakat ni? Jelas. Bisa. Jelas. Yes. We must include the subshell lah kan maksudnya. Apa ni? Subshell. Yes, we have to include the subshell of 3D. Okay. Outermost shell kita adalah 4s. Dan juga untuk pengiraan dia punya valence electrons for transition metals, we have to include the subshell of 3D juga. Macam Hizbullah cakap lah. Saya nak simplify dia punya istilah tu, saya cakap untuk kira valence electron untuk transition metals, kita ambil 4s dan 3D. Macam tu sajalah. Okay, kalau saya guna terlalu banyak istilah nanti kamu pun pening kan. Okay, so itu adalah yang lebih lengkap lah, iaitu valence electron for transition metals occupies 4s orbital dan juga 3d orbital, iaitu subshell of shell number 3. Okay, sebab kita tahu shell nombor 3 ni, petala nombor 3 ni, dia ada subshell 3s, dia ada 3p dan juga 3d. Jadi kita tak kira yang 3s dengan 3p ni sebagai outermost electron untuk transition metals. Sebaliknya kita hanya mengira valence electron di dalam subshell 3d. Okay? Okay, so kamu mungkin akan terasa sedikit pelik untuk kromium. Okay, so untuk kromium ni nampak 4s1 3d5. Okay, so sebenarnya kamu tidak perlu tahu pun electronic configuration untuk kromium ni. Saya cuma tunjuk dekat awak yang valence electrons of chromium ada 1 tambah 5, which is 6 lah. Jadi kromium berada di dalam group number 6. Jadi kenapa kromium ini electronic configuration dia bukan 4s2 3d4? Nanti awak akan belajar di dalam peringkat dalam semester 3 nanti awak akan belajar. Okay? Jadi untuk kromium dan juga copper, okay, so kalau kamu tengok copper dengan kromium ni, dia 4s2 3d10 untuk copper lah. Okay? Untuk kromium 4s1 3d5. Okay? Dia lain, dia bukan 4s2 macam kawan-kawan dia yang lain. Ada sebab dia. Okay? Tapi untuk peringkat ini kita tidak perlu tahulah, nanti awak ingat yang ini nanti jadi salah untuk yang lain. So saya tak nak pergi lebih mendalam dalam bab itulah. Okay, so again saya nak ingatkan kepada awak, untuk transition metals, valence electrons adalah electrons yang occupies 4s orbital dan juga subshell 3d. Okay? Yang lain-lain di bawah daripada ini kita tidak akan discuss lah. Okay, tapi secara konsep dia masih sama. Okay, cumanya kalau saya cakap untuk yttrium ni, okay, so kita akan kira valence electron dia yang berada di dalam 5s dan juga 4d. Macam itulah. Maksudnya dia lebih besar kan? Dia mengisi lebih banyak shell. Jadi dia akan mempunyai nombor yang lebih tinggi untuk kita punya principal quantum number ni lah. Okay, so tak payah pening kepala. So kita sebab dalam example kita akan keluar kalau transition metal pun dia akan first row ni saja. Jadi kita akan discuss, kalau kamu untuk memudahkan awak,
saya simplified valence electron for transition metals occupies 4s and 3d orbitals. Okay, so seterusnya kita tengok kepada group number 3, group number 13. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, apa yang berlaku dekat sini? Apa yang awak nampak sekarang? Apa yang kamu nampak di sini? Dia guna 2. Ya, okay, diguna 2. Diguna 2 subshell. Itu maksud Mashita Okay, Mashita? Ya. I mean, Okay, yes. so kalau kamu tengok dekat sini, untuk group 13, awak punya elemen, elektron dia telah mula diisikan ke dalam subshell 2p. Okay, jadi untuk menentukan valence electrons untuk group 13, kita akan mula mengira elektron yang berada di dalam 2s dan juga 2p. Okay, so untuk group 13, valence electrons occupies NS2 dan juga NP berapa dekat atas ni lah. Okay, so X ni boleh jadi 1 sampai 6. Okay, sorry, 1 sajalah. Sebab ni adalah 13 kan. Jadi saya tukarlah kat sini. NP. NS2, NP1. Jadi kalau kamu nampak dekat sini, aluminium pun sama. 3S2, 3P1. Kalau gallium pun sama. 4S2, 4P1. Okay, so kalau kamu nampak di sini, sebelum ni saya jawab isi 4S dulu baru isi 3D kan? Memang betul. Tetapi selepas 3D ini penuh, saya akan mula mengisi elektron di dalam 4P pula. Jadi apa yang berlaku, saya susun balik 3D ni sekali dengan kawan-kawan shell 3 dia. Jadi kalau kamu nampak dekat sini, 3S, 3P, 3D, 4S2, 4P1. Kenapa saya susun macam ni? Sebab kita telah mula mengisi 4P orbital. Okay? So jangan keliru kita nak isi elektron masih mengikut Aufbau, iaitu Aufbau kata 4s ni lebih rendah daripada 3d, tapi disebabkan kita telah mula isi elektron into the 4p orbital, therefore saya susun 3d ni di belakang 4s. Okay, jadi kalau kamu nampak dia lain sedikit susunan berbanding yang Aufbau tu, cuma cara tulisan saja. Okay, tetapi kalau nak isi elektron masih mengisi 3D dahulu. Okay, ada separuh buku yang dia susun mengikut Aufbau. Maksudnya dia tulis 3P6, 3P6, 4S2, 3D10, baru 4P1. Itu pun boleh. Okay, tak ada masalah. Cuma awak kena tahu bila nak tentukan electron valence, sebab kita telah mula mengisi 4p orbital, jadi jangan lupalah kira bilangan elektron yang berada di dalam 4s juga. Okay, jadi awak kena berhati-hati. Bila dah isi 4p, 4s ini perlu dikira juga sebagai valence electrons. Okay, jadi kalau kamu tengok, untuk semua elemen di dalam group 13, kita akan ada 3 valence electrons. Okay, jadi dia mengisi s orbital dan juga p orbital. Okay, dan di dalam s orbital kita ada 2 electrons dan kita ada 1 elektron di dalam p orbital yang terluar. Okay, untuk boron yang terluar adalah 2s dan juga 2p. Untuk aluminium yang terluar adalah 3s dan juga 3p. Untuk gallium yang terluar ataupun the outermost shell adalah 4s dan juga 4p. Okay, so kita tengok pula kepada grup 14, konsep dia masih sama, di mana valence electrons akan occupy NS2, NP2. Yang paling luar lah, outermost. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini, carbon, dia punya valence electronic configuration adalah 2s2, 2p2. Untuk silikon, 3s2, 3p2. Dan untuk germanium, 4s2, 4p2. Jadi kalau kita nak kira valence electron dia, semuanya ada 4. Okay. So, in comparison, kalau kamu tengok kepada kita punya transition metals tadi, ni kan group 4 kan?
tetapi outermost shell dia bukannya 4s dengan 4p. Nampak tak beza dia? Tetapi bilangan elektron valence yang kita kira adalah berada di dalam 4s dan juga 3d, di mana no electron has been filled into 4p orbital. Maksudnya tidak ada lagi elektron yang dimasukkan ke dalam 4p. Tak ada 4p kan? Kamu nampak kat sini? Ada tak nampak 4p di sini? Ya ada. Jadi itu yang nak membezakan. Memang valence elektron dia 4. Tetapi sebab 4 valence elektron itu berada di dalam 4s dan juga 3d. Jadi ini adalah berada di dalam grup 4, bukan grup 14. Okey, nampak beza dia? Okay. Sekiranya dia berada di dalam grup 14, ini adalah disebabkan oleh 4 valence elektron tersebut berada di dalam 3s dan juga 3p. Beza tadi? Yang ni pula 4s dengan 4p. Bukannya 4s dengan 3d. 3d dia dah penuh. Jadi 3d dah penuh ni kita abaikan sudah. Kita dah tak ambil dia sebagai valence electrons lagi. Okey? Sebaliknya kita akan kira electrons yang berada di dalam 4s dan juga 4p. Jadi kita ada 4 valence electrons. Cumanya 4 valence electrons ini berada di dalam 4s dan juga 4p, bukannya 4s dan juga 3d. So hati-hati sekiranya, sebab dalam exam dia tidak akan bagi tahu. Ada jugalah dia bagi tahu. Kadang-kadang ada juga soalan yang tidak bagi tahu apakah nama elemen ini. Jadi kalau dia bagi awak electronic configuration saja, kamu kena decide elemen tersebut berada di dalam grup mana. Jadi sekiranya dia ada 4 valence elektron, tak semestinya dia berada di dalam grup 4. Okey? Grup 4 tadi, sekiranya 4 valence elektron tersebut berada di dalam 4s orbital dan juga 3d orbital. Okey, sama juga dengan grup 3, 5, 6, 7, 8 ni nanti. Jadi awak jangan keliru kesemua valence electrons ini occupy, sebab banyak kan, 4s orbital dan juga 3d orbitals. Okey? Sebab itu dia berada di dalam grup 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? Berbeza dengan grup 13, the valence electrons occupy 2s orbital dan juga 2p orbital, 3s orbital dan juga 3p orbitals, 4s orbital dan juga 4p orbitals. Okey? Jadi kamu jangan keliru di antara transition metals dan juga elemen yang berada di dalam grup 13, 14 dan seterusnya lah. Okey, so kita tengok pula kepada grup 15. Grup 15 juga dikenali sebagai pnictogens. Okey? Itu nama trivial dia lah. Okey, so seterusnya valence electrons untuk group 15 members occupy ns orbital dan juga np orbital. Di mana di dalam np dia kita ada 3. Okey. Jadi di sini untuk nitrogen 2s2 2p3, so valence electron dia ada 5. Untuk phosphorus valence electrons electronic configuration dia adalah 3s2 3p3. Jadi 2 tambah 3 kita ada 5 valence electron juga. Dan juga untuk arsenic kita ada 4s2 dan juga 4p3 sebagai dia punya valence electronic configuration. Therefore kita ada 5 valence electron juga. Okay. So disebabkan valence electron itu occupy s dan juga p orbital yang terluar, maka bilangan valence electron ini perlu ditambahkan dengan 10 untuk kita tahu dia adalah grup 15. Okey? Itu yang saya cakap tadi. Sekiranya dia berada di dalam P block, kita akan mula tambahkan 10 kepada valence electrons untuk mengetahui dia berada di dalam grup yang mana. Okey, so kita tengok pula kepada grup yang seterusnya, iaitu grup 16 ataupun dikenali sebagai chalcogens. Okey, jadi untuk chalcogens ni, valence electrons akan occupy ns2 np4. Okay? Dia punya valence electronic configuration mesti macam ni. ns2 np4. Jadi kalau kamu tengok di sini untuk oksigen, n pula. 2s2 2p4. Jadi valence electrons dia adalah 6. 4 campur 2, 6 kan? Seterusnya, untuk sulfur kita ada 3s2 3p4. Jadi
2 tambah 4, 2 tambah 4, so kita akan dapat 6 juga. Sama juga dengan selenium, 4s2, 4p4. So kita dapat 6 valence electrons. Okay? So again, dia berbeza daripada grup 6. Kenapa dia berbeza dengan grup 6? Sebab valence electron untuk grup 6, dia occupy 4s dan juga 3d orbital. Bukannya 4s dan juga 4p orbital macam kita punya grup 16 ini tadi. Okay. Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada grup 17 yang juga dikenali sebagai halogens. Okay, so halogens, dia punya valence electrons occupy ns2, np5. Dia occupy s orbital dan juga p orbital di dalam outermost shell. Okay, jadi kalau kamu tengok di sini, ini adalah kita punya outermost shell, 2s2, 2p5. Kita ada 7 valence electrons. Jadi disebabkan dia occupy s dan juga p orbital in the outermost shell, jadi untuk mengetahui grup dia, kita akan tambah 7 kepada valence electrons ini. Jadi kita tahu dia belongs to the group 17. Sama juga dengan chlorine, 3s2, 3p5. So dia ada 7 valence electrons. So again, it belongs to the group 17 elements. Okay, so seterusnya kita ada bromine, 4s2, 4p5. So again, kita ada 7 valence electrons. Okay, kita dah abaikan, again saya nak tekankan, kita abaikan 3D10 ni sebab kita telah mula isi 4p. Jadi 3D ni kita dah abaikan. Tapi kalau 4s ni, 4p ni masih tidak diisi, jadi valence electrons kita akan kira 4s dan juga 3D. Sama macam ni. Kalau kau tengok kita punya zinc. Okay, so kalau kau tengok dekat zinc kita kan, 4s2, 3d 10. Jadi 4p masih belum diisi lagi. Jadi apa yang berlaku di sini, valence electrons itu hanya dikira 4s dan juga 3d. Jadi kita dapat 2 tambah 10, jadi dia ada 12 valence electrons. Therefore, dia belongs to the group number 12. Macam tu Sebab 4p tak wujud lagi. Jadi kita tak kira 4p itu sebagai, sebab tak ada elektron kan, nak kira apa kan. Jadi kita akan kira valence electrons untuk zinc yang mengisi 4s dan juga 3d orbitals. Okay, so seterusnya, last kali, kita ada noble gases, iaitu elements yang berada di dalam grup 18. So, noble gases, the valence electrons occupy ns2, np6. Maksudnya dia occupy s dan juga p orbitals in the outermost shell. Jadi, kalau kamu tengok dekat sini, sedikit kelainan Saya tengok neon dulu. So, kalau kamu tengok dekat sini, neon, ns2 to p6. Okay, jadi kalau kamu tengok valence electrons untuk neon adalah 8. Argon 3s2, 3p6, 8 juga. Dan seterusnya kita ada krypton 4s2, 4p6, 8 juga valence electrons. Okay, jadi disebabkan mereka mempunyai 8 valence electrons, therefore it belongs to the group 18 elements. Okay, the outermost shell adalah 4 untuk krypton. Tetapi elektron telah mula diisi di dalam 4p orbital. Jadi untuk menentukan dia punya valence electrons, kita akan kira elektron yang berada di dalam 4s dan juga 4p. Kita abaikan 3d kerana dah isi 4p. Macam itulah. Okay. Sebelum kita pergi kepada blok, kita tengok pula kita ada satu anomaly untuk helium ini. Okay. Okay, so kalau kamu tengok di sini, jangan keliru, helium bukan ahli grup 2. Kalau kamu tengok dekat sini, helium dia punya electronic configuration adalah 1s2. Tetapi dia bukan ahli grup 2. Okay? Awak kena ingat helium ni pelik. Sebab dia cuma ada 2 electrons. Jadi dia occupy 1s orbital sahaja. Di mana kita tahu untuk shell number 1,
kita cuma ada subshell 1s sahaja. Jadi oleh itu, untuk helium dia telah penuhkan the outermost shell. Jadi dia dimasukkan juga ke dalam grup 18 walaupun valence elektron dia adalah 2. Jadi ini adalah satu anomaly yang awak kena ingat. Okey? Okey ke? Okay, sir. Okay, sir. Okay. So, kan cikgu kat sekolah menengah dulu pun mesti ada cakap ni. Helium ni dia ada 2 saja valence elektron, tetapi disebabkan dia telah mencapai susunan electronic configuration duplet untuk helium saja tau. Jadi dia berada di dalam grup 18 instead of grup 2. Helium ni agak inert. Okay? Inert. Jadi dia tidak suka bertindak balas dengan another element. Dia sangat berbeza dengan group 2 elements. Macam kita ada kalsium, kita ada magnesium. Jadi group 2 elements dia agak reaktif jugalah. Cuma dia taklah se-reaktif macam group 1. Okay? Oleh itu, bila saintis tengok helium ni electronic configuration dia 1s2, sepatutnya dia berada di dalam group 2 lah kan. Tetapi helium ni sangat lengai ataupun sangat inert. Dia tidak bertindak balas dengan siapa-siapa pun sebab dia adalah noble gases. Jadi apa yang berlaku? Dia tidak fit into group 2. Okay? Oleh itu, dia diletakkan di dalam grup 18 kerana dia adalah inert chemical element. Berbeza daripada kalsium, magnesium dan juga beryllium lah. Ahli grup 2 yang lain. Okay. So, itu adalah grup. Kita ada 18 grup dan 18 grup ini dia ada ditentukan melalui electronic configuration yang tertentu seperti yang saya cakap tadi. Okay, cuba yang lain sedikit adalah untuk grup 3 hingga grup 12 di mana valence elektron dia dikira berdasarkan outermost shell. 4 lah kan outermost shell. Okay, nombor depan ni 4 ni adalah petala jadi kalau saya tanya berapa banyak petala scandium ada, automatically awak jawab 4 kerana nombor yang paling besar yang berada di hadapan ini adalah nombor 4. Macam tu. Okay. So, the outermost shell masih 4s lagi. Tetapi disebabkan elektron telah mula diisi dalam 3D orbital, maka kita akan kira juga elektron yang berada di dalam 3D sebagai valence electrons untuk transition metals. Sahaja, jangan keliru Okay, so settle untuk group. Okay, so kita tengok pula kepada perkara ini agak baharu untuk awak, iaitu blocks. Okay, all the elements in the periodic table can be classified into 4 main blocks according to their valence electronic configuration. Jadi kita ada 4 blok yang utama. Okay, bukannya blok, awak tak masuk asrama lagi kan? Kalau blok di asrama awak, kita panggil karisma A, karisma B, macam tu. Tapi kita tak gunakan karisma A, B, Madani, C, kita tak guna So, untuk kita punya periodic table, kita gunakan blok S, P, D dan juga F. Familiar? So, sebenarnya blok ini, dia berdasarkan kita punya atomic orbitals. Okay? Sebab itulah kita tak guna ABCD sebab kita tak ada atomic orbitals ABCD kan. D adalah, kita ada D sini Okay, sebaliknya atomic orbitals yang wujud yang saya dah jawab adalah orbital S, orbital P, orbital D dan juga orbital F. Jadi blok-blok ini diberikan nama S, P, D dan juga F. Okay. The type of orbital occupied by the electrons of the highest energy determines the block to which it belongs. Jadi, elektron terakhir yang kamu isi ke dalam atomic orbital, itulah orbital yang akan menentukan blok mana elemen itu berada. Okay, itu masuk ayat itu. Maksudnya masa kamu masukkan elektron, last kali elektron tu dimasukkan ke dalam orbital apa, jadi orbital itu yang akan menentukan blok kepada elemen tersebut. Okay, so kita tengoklah satu-satu Okay, so ini adalah kita punya periodic table. Saya dah gunakan color coding ni. Okay, so kalau kamu nampak dekat sini yang paling kiri,
on the left side of your periodic table, di sini kita ada dua grup grup 1, grup 2. Jadi dia berada di dalam blok blok S, okay? So di sini adalah blok S. Jangan sesat kalau saya cakap mana blok S? Ni S. Di sebelah kiri periodic table. Tetapi ada pula satu yang sesat di sini. Itu kita punya helium. Okay? Sebab kita tahu electronic configuration untuk helium adalah 1s2. Di mana elektron terakhir diisi di dalam s orbital. Betul tak? Betul. Jadi disebabkan the last electron is filled into s orbital, maka dia sebenarnya adalah ahli s block. Dia macam kamu lah. Sebab kawan dia dekat blok lain ni macam tak best friend kan. So dia pun pergi dekat blok lain. Macam tu. Padahal dia sebenarnya adalah ahli S block. Sebab dia nak duduk dengan kawan dia yang bukan ahli S block, so dia duduk kat sini. Macam tu lah. Dia suka berkawan dengan neon, argon dan juga krypton. Dia tak suka kawan dengan beryllium, magnesium dan juga kalsium. Padahal masa-masa daftar tu dia diberikan S block. Tapi dia lari. Patutnya kat sini helium. Tapi dia lari pergi sini. Taklah, sebenarnya dia ada kaitan dengan kita punya helium yang inert, yang tidak reaktif. Sebab itulah dia berada di dalam grup 18 kan. Okay. Tetapi sebenarnya dia masih salah seorang daripada ahli S block. Cuma dia lari sana sebab dia inert. Macam itulah. Okay. So seterusnya dekat sini kalau kamu nampak yang di bawah helium ni kita ada ahli blok P. Okay. So di sini adalah P block. Dan di tengah-tengah ni kita ada D block. Okay. So S sebelah kiri periodic table, P sebelah kanan periodic table, D kita ada berada di antara S dan juga P block. Okay. Dan kemudian yang dekat bawah ni untuk lanthanide dan juga actinide series ni dia adalah F block elements. Okay. So sini S, sini P, tengah-tengah di antara S dan juga P kita ada D, dan di bawah ini kita ada F block element di dalam periodic table of elements. Okay, so kita tengok seperti yang saya cakap tadi, kenapa elemen tersebut berada di dalam S block? Ini adalah disebabkan oleh the last electron is occupied. Apa saya cakap? The last electron occupies S orbital. Okay? The final electron yang kamu masukkan ke dalam atomic orbital itu adalah S orbital. Jadi dia adalah ahli S block. Okay, so kalau kamu nampak, semua valence electrons mengisi S orbital. Jadi hydrogen, helium, lithium, beryllium, sodium, magnesium, kalsium, potassium dan juga kalsium. Jadi the valence electron occupies 4s orbital, jadi S orbital. Sebab itu dia berada di dalam S block. Macam tu. Okay. Saya tulislah nanti kamu tak ingat. The final valence electron occupies S orbital. Okay, disebabkan elektron valence yang terakhir occupies S orbital, maka elemen-elemen ini berada di dalam S block. Okay, so seterusnya kita tengok kepada P block. Nampak? So untuk P block ni, apa yang kamu boleh nampak adalah the final electron occupies P orbital. Nampak? P, 2P, 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 3P, 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 4P, 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 4P. So the final electron occupies
p orbital. Therefore, these elements belongs to the p block. Okay. The final electrons, the final valence electrons occupy p orbital. Okay. Jadi sebab itulah dia ahli blok P. Okay, seterusnya kita tengok pula kepada D block elements. Kalau kamu pun nampak kat sini, untuk scan dia, the final electron occupies 3D orbital. 3D, 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 3D. Jadi, all of these elements belongs to the D block. Okay, so the final valence electrons occupy 3D orbital. Oleh sebab itu, dia berada di dalam dia berada di dalam D block. Okay? Okay, jelas setakat ni? Jelas. Jelas. Jelas? Jelas. Okay. So sebenarnya, dalam exam, dia akan bagi awak electronic configuration. Selepas dia bagi awak electronic configuration, you need to decide the period, group and block of that element. Okay, berdasarkan electronic configuration tersebut. Okay. Okay, so jangan lupa kita ada satu lagi block, iaitu F block. Cumanya jangan risau, dia tak akan keluar dalam exam. Cumanya kamu kena tahu, saya bagi contoh sikit lah. Okay, so contohnya kita ada cerium. Cerium di sini, dia ada 58 proton, jadi dia ada 58 electrons. Ini adalah electronic configuration dia. Jangan risau, dalam exam, dia tak akan suruh awak tulis electronic configuration untuk cerium. Banyak sangat kan? Okay, so apa yang berlaku? Kita telah mula isi elektron di dalam 4f orbital. Okay, jadi disebabkan oleh itu, elemen-elemen ini diletakkan di dalam F block. Okay, itulah konsep dia. Okay, last electron diisi di dalam petala yang mana, di dalam subshell yang mana, ataupun di dalam orbital yang mana. Jadi, orbital itulah yang akan mempengaruhi elemen itu berada di dalam blok yang mana. Jadi, kita ada 4 blok, S, P, D dan juga F. Habis sudah untuk hari ini. Quote of the day, life, where there is love, there is life. Okay, so kita dah buat sedikit latihan. Okay, ready? Nampak latihan? Ready. Yes. Okay, so saya bagi masa dulu dalam 10 minit. Lama sangat? Boleh. 10 minit Okay, try dulu Nanti saya akan bagi tahu apakah jawapannya.
Okey, sudah? Sudah saya. Okey. So kita tengok kepada elemen yang pertama iaitu A, 1s2. Apakah jawapan awak? Apakah grup dia? Group 2, Grup Period. 18.2, Grup period 18. S, period 1. lah. Macam mana? Kalau saya group 2, period 1, block S. Okay, so Masyita cakap group 2, period 1, block S. Okay, so apa yang berlaku di sini adalah ini sebenarnya ingat lagi tak yang anomaly tadi? 1s2 ni sebenarnya adalah sangat spesifik untuk siapa? Helium. Helium. Yes, helium Grup 18. Grup 18. Ya. Jadi di sini walaupun dia punya valence electrons adalah 2 tetapi dia bukanlah group 2 tetapi dia adalah group 18. Okey. So, seterusnya 1s2, 2s1. Group berapa? Grup 1. Group 1, Okey, so group 1, period 2, period 2 Blok dan S. juga pandai. Okey. Okey, so seperti yang kita tahu ini dia ada satu valence electrons. Dan juga valence electron tersebut occupy period number 2. Itu the outermost shell. Jadi period dia adalah period 2. Okey, so seterusnya untuk E, 3. grup 3. Adakah anda yakin dengan jawapan anda? group 15. 15. Nampak Okey, bagus. So ini adalah kita punya outermost shell. Dalam outermost shell tersebut kita ada 2s2 dan juga 2p3. Maksudnya kita telah mula isi elektron di dalam p orbital, maka valence elektron akan dikira di dalam 2s orbital dan juga 2p orbital. Jadi kita ada 5 valence electrons. Dan disebabkan the last electron occupies p orbital, jadi 5 valence electrons perlu ditambahkan dengan 10 untuk mendapatkan nombor grup yang betul. Jadi kita dapati bahawa dia adalah grup 15. Bukan grup 5. Okey? Ingat tadi grup 5. Ingat lagi tak? Kalau grup 5 macam mana? ada 4D. Yes, ada 4S dan juga 3D. Alia. Okey, so seterusnya period P, 2. itu. dan juga block P. Okey, so seterusnya untuk Q, Group 18. yes. 18. Jangan laju nak nampak 6 je terus nak jawab 16 kan. Hati-hati sebab 3P kena kira 4S kali. 3S kali. Jadi kita akan dapati bahawa dia ada 8 valence electrons. Jadi kita Q berada di dalam grup 18. Period. Period 3. Yes, bagus. Period 3. Dan juga block. Blok P. Pandai. Okay, R. Group Group 17. 17. Pandai. So 4s2, 4p5. So kita ada 7 valence electrons. So group 17. Period. 4. Block. P. Okay. Untuk seterusnya. Seterusnya untuk T. Group 2. Pandai. So, dia cuma ada 2 electrons dalam 4s orbital, which is the outermost shell. So, dia ada 2 valence electrons. So, tak perlu tambah 10. So, di group 2. Excuse me. Period dia? Period? Period 4. Good. Dan juga block? Blok S. Pandai. Okay, seterusnya untuk X.
untuk X. Mana yang lain ni? Senyap Syah. Group Group 5. 5. Group 5 tu. Okay, pandai. Okay, so kalau kamu tengok di sini, again. Okay, so 4S 3D ini masih tidak penuh lagi. Jadi apa yang berlaku di sini, kita perlu ambil ini 4S dan juga 3D sebagai kita punya orbital yang diisi oleh valence elektron. Jadi 3 campur 2, kita dapati bahawa dia ada 5 valence electrons. Jadi 5 valence electrons, dia berada di dalam group 5. Period dia adalah period Period 4. 4 dan juga Block D. pandai. Okay. Nampak Di sini saya terbalikkan 4S dengan juga 3D ni. Tetapi seperti yang kamu ingat hari itu, untuk isi elektron, kita perlu isi elektron di dalam 4S orbital terlebih dahulu, baru 3D. Okay, so hati-hati sekiranya penulisan electronic configuration dia tulis seperti ini. Jadi kena hati-hati Okay, last kali untuk kita punya Z ni. 16. 16. Okay. So ini apa yang berlaku adalah saya tulis 4S 3D tapi kita telah pun mula isi 4P. Jadi apabila dah isi elektron di dalam 4P orbital, maka untuk kira valence elektron kita akan ambil 4S2 dan juga 4P6 saja. Jadi kita ada 8 valence electrons. Jadi dia adalah group 18 dan period dia adalah period 4. 4 dan juga block P. 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 Okay, good. So kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Simple saja soalan dia. The position of X, Y and in the periodic table are shown as follows. Write the electronic configuration of these elements. So kali ini dia bagi awak position dia di dalam periodic table. Kamu kena tulis electronic configuration pula. Macam mana nak buat ni? Tahu tak? Tahu tak macam mana buat? Tidak Boleh saya cuba. Hasan? Cuba. Jawapan dia 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 3S2. Betul kan sir? 1S2, 2S2, 2P6, And 3S2. 3S2. Okay, pandai Hasan. Okay, so Hasan buat macam mana Hasan? First tu sir, kena tengok bilangan period dulu. So dia Okay. akan sampai entahlah susah mau explain. Wah. Okay, so macam ni sekiranya dia bagi awak macam ni, pertama sekali awak kena tengok kepada dia punya group. Kerana group ni akan bagi idea kepada kita dia punya valence electrons. Jadi group akan bagi idea kepada kita valence electrons. Okay? Jadi untuk begitu. X, valence electrons kita ada 2. Okay? So kita tahu valence electrons ada 2. Jadi macam mana kita buat adalah kita tengok. Okay, saya tunjuk daripada awal Dan kemudian dia X berada di dalam period yang ke-3. Okay, so period 3 ini kita tahu elektron perlu diisi daripada orbital 3S terlebih dahulu. Period 3 maksudnya outermost shell adalah shell nombor 3. Jadi 3S lah kan. Disebabkan di dalam elemen X dia ada 2 valence electrons. Jadi saya akan isikan 2 valence electrons ini ke dalam 3S orbital. Jadi ini adalah electronic configuration untuk valence elektron awak. Okay. Saya labelkan sikit lah. Okay. So daripada data yang dibagi iaitu group 2, period 3, saya dapat valence electronic configuration 3S2.
Kenapa 3S? Sebab period 3. Okay, so period 3 maksudnya dia ada 3 shell, 3 petala. Jadi, petala ketiga bermula daripada 3S. Jadi, 2 valence electrons ini akan dimasukkan ke dalam 3S orbital. Jadi, valence electronic configuration untuk X adalah 3S2. Settle lah. Tapi, untuk tulis electronic configuration yang penuh, kita tak boleh letak 3S2 sahaja macam ni. Salah Sebab itulah tadi Hasan dimulakan daripada 1S. Okay, so Hasan pun tambahlah 1S2, 2S2, 2P6 kerana ini adalah orbital-orbital yang wujud sebelum 3S. Betul tak Hasan? Betul sir, betul. Okay, good. Okay, so seterusnya Y. Siapa nak cuba? Saya sir. Sarah. 1S2, 2S2, Mhm. 2P3. 2P3. Mm-mm. Sampai situ je. Mm-mm. Betul? Okay, Ya. bagus. Betul Sarah betul juga. Okay, so macam mana Sarah buat tadi? Saya agak ribut macam mana? Kita tentukan dahulu dia punya valence electrons daripada group. Okay, so sebab dia group 15, mana ada elemen yang ada 15 valence electrons kan? Jadi, kita kena tolak 10. Jadi, kita akan dapat valence electrons dia adalah 5. Okay, dan kemudian, period dia adalah period 2. Jadi, outermost shell untuk Y adalah 2. Okay, dan kita tahu 2 bermula daripada 2S. Okay, dan seterusnya kita ada 2P. Okay, selepas itu kita ada 5 valence electrons di sini untuk Y. Jadi 2 elektron saya akan masukkan ke dalam 2S dan 3 lagi elektron saya akan masukkan dalam 2P. Jadi kenapa 2S 2P? Sebab dia Y berada di dalam period yang kedua. Jadi 2S 2P. Dan disebabkan Y berada di dalam grup 15, maka dia ada 5 valence electrons. Jadi saya letakkan 2 elektron di dalam 2S dan 3 elektron di dalam 2P. Dapatlah dia punya valence electronic configuration. Okey. Tetapi untuk electronic configuration tak boleh biar macam tu saja. Jadi saya lengkapkan daripada 1. Jadi 1S2. Macam itulah. So electronic configuration untuk Y adalah 1S2, 2S2, 2P3. Senang je kan? Okey, so kita tengok kepada latihan terakhir. Okey, so kamu tengok. Ini adalah electronic configuration untuk Q2+. Okey, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Okay, jadi dia suruh awak determine the block, period and group of element Q. Dia suruh awak tentukan block, period dan juga group untuk elemen Q. Okay, bukan ion Q. Ini adalah Q2+. Jadi electronic configuration untuk Q2+ adalah ini, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Okay. So Q2+, bilangan elektron dia adalah 2, 4, 10. Betul tak saya kira ni? 2, 4, 10, 12, Betul sir. 18. Okay, bagus. Okay, so untuk Q2+, membentuk ion 2+, dia perlu buang ataupun terima elektron? Buang. Buang. So maksudnya, sebelum buang, dia adalah Q, betul tak? Yes. Jadi, kalau kita tak buang elektron, berapakah bilangan elektron yang Q ada sebelum membentuk Q2+? 20. Pandai. 20. 20 Siapa cakap 19 tadi? 20. Sebab 2 plus kan? 20 lah. Okay, bagus. Jadi daripada sini kamu kena hati-hati sebab electronic configuration yang diberikan adalah electronic configuration untuk ion. Lepas kita disuruh tentukan block, period dan group untuk elemen.
Okay, so elemen ni tidak ada charge lah. Okay, so kita kena buat electronic configuration untuk Q ini. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lepas tu dah berapa elektron dah saya isi ni? 18. 18 kan? So lagi 2 elektron saya nak letak di mana? 4s2. Pandai. 4s2. Jadi kalau kamu nampak perbezaan di antara electronic configuration untuk ion ini dengan kita punya atom adalah kita ada 4s2 di sini. Okay? Jadi daripada sini barulah kita boleh decide apakah blok dia, apakah period dia dan juga apakah group dia. Boleh tak beritahu saya? Apakah blok, period dan group dia? Group 2. Group. Okay, group 2. Kenapa? Sebab dia ada 2 valence electrons. Lagi? Period 4. Block. Period 4. Saya guna mana main lah. Period 4. Kenapa period 4? Sebab kita punya outermost shell adalah 4 kan? Dan juga block Block S. S. pandai. Okay, so block S kerana the last electron is filled in S orbital. Jadi block S. Dah. Okay, itu adalah antara contoh soalan yang kerap ditanyakan di dalam exam.